Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan memperkenalkan seorang ahli falsafah ataupun tokoh falsafah. Tapi sebelum itu, apa itu falsafah? Falsafah itu merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philosophia, di mana philo merupakan cinta, sophia merupakan hikmah ataupun dikenali sebagai cinta kepada hikmah. Falsafah merupakan pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, falsafah juga digunakan untuk suatu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan lebih logik atau menggunakan logik akal. Di samping itu, falsafah juga berbentuk abstrak kerana ia merupakan satu kaedah bagi mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan sesuatu kebenaran. Falsafah juga merupakan ataupun dia mampu untuk merukai segala pertanyaan dan dikatakan telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu, ataupun falsafah dikenali sebagai the mother of science. Ini kerana kita dapat lihat terdapat banyak ahli falsafah seperti Aristotle, Plato, Socrates dan Mahatma Gandhi. Tapi dalam banyak-banyak ahli falsafah ini, kami memilih seorang ahli falsafah iaitu Aristotle, di mana kami akan menerangkan apa sumbangannya, biodata dia dan sebagainya. Okey, hari ini kita mengajar mengenai Aristotle. Aristotle ni hidup pada 384 BC hingga 322 BC. Aristotle ni terkenal dengan pemikiran dia amat hebat dalam politik, filosofi dengan etik. Aristotle ni juga pada umur 17 tahun dia telah masuk dalam Pluto Akademik, dan ketika dalam akademik tu dia mengajar seorang yang amat terkenal iaitu Alexander the Great. So Alexander ni diajar oleh Aristotle, dan juga Aristotle juga telah membuka satu sekolah beliau di Athens. Okey, Aristotle ni hebat disebabkan dalam kehidupan dia melakukan 3 perkara, iaitu menulis, mengajar dan study. Dia amat hebat kerana 3 ni dilakukan setiap hari, dan iaitu dia terkenal, dan dia punya falsafahnya amat tinggi dengan ilmu yang tinggi. Saya akan membentangkan tentang pemikiran Aristotle. Aristotle lebih mementingkan pengetahuan yang didapati dari diri dan lebih sesuai dikelaskan di kalangan ahli empirisisme moden. Dengan itu, Aristotle meletakkan asas bagi apa yang akhirnya berkembang kepada kaedah saintifik beberapa abad kemudiannya. Walaupun dia menulis perbualan awal pada kerjanya, tidak banyak percaya yang terselamat sehingga hari ini. Hasil penulisan Aristotle yang wujud masa ini adalah dalam bentuk karangan dan kebanyakannya teks yang tidak diterbitkan. Ini mungkin merupakan notah syarahan atau teks yang digunakan oleh pelajarnya dan hampir pasti disunting beberapa kali sepanjang beberapa tahun. Hasilnya, tulisan ini padat dan sukar dibaca. Antara yang terpenting adalah fizik, metafizik, moral Nicomachean, politik, dianamia dan politik. Tambahan pula, Aristotle dikenal sebagai beberapa tokoh yang mempelajari hampir ke semua bidang yang mungkin pada masa itu. Dalam sains, Aristotle mempelajari anatomi, astronomi, embriologi, geografi, geologi, meteorologi, fizik dan zoologi. Dalam falsafah, Aristotle menulis berkenaan estetik, ekonomi, moral, kerajaan, metafizik, politik, psikologi, retorik, teologi, juga pendidikan adat asing, penulisan dan sastra. Gabungan kerjanya boleh dikatakan merupakan ensiklopedia pengetahuan Yunani.
salah seorang daripada ahli falsafah yang terkenal pada zaman dahulu, termasuklah Socrates dan gurunya Plato. Aristotle telah banyak memberikan sumbangan terhadap dunia dalam bidang seperti astronomi, fizik, geografi dan falsafah. Cara dan corak pemikiran Aristotle lebih tertumpu pada gurunya, iaitu Plato. Aristotle juga telah memberikan sumbangan terhadap bidang politik, terutamanya yang berkaitan dengan struktur, fungsi dan tujuan negara kota. Antara karya beliau yang telah mendapat perhatian adalah The Politics. The Politics membincangkan tentang perkara-perkara makro pada peringkat negara seperti pemerintahan. Beliau yakin bahawa kebijaksanaan pemimpin dan kebijaksanaan rakyat adalah hasil daripada sistem pendidikan yang efektif. Beliau juga membahaskan tentang kemiskinan yang akan mewujudkan dua kelas, iaitu kaya dan miskin. Untuk memberikan keseimbangan antara kedua kelas ini, beliau mencadangkan supaya mewujudkan kelas pertengahan yang akan di antara kelas kaya dan miskin. Seterusnya, tidak seperti ahli falsafah yang lain, Aristotle memberikan ilmu beliau kepada masyarakat. Beliau membuat kelas pada waktu pagi untuk anak muridnya yang istimewa, dan pada sebelah waktu petang beliau mengajar orang awam. Kaedah pengajaran beliau adalah berbentuk penyelidikan. Tujuan beliau mengajar masyarakat adalah supaya masyarakat boleh berfikir dan mengkaji ilmu pengetahuan, dan supaya prinsip-prinsip beliau dapat dikemukakan kepada umum. Selain itu, Aristotle juga memberikan sumbangan terhadap bidang perubatan. Walaupun pada masa itu beliau mempunyai sumber yang terhad, tetapi itu tidak menghalang beliau untuk terus mengkaji tentang anatomi haiwan. Antara kajian beliau adalah beliau menggunakan embrio ayam untuk menggambarkan peringkat awal perkembangan, pertumbuhan jantung dan sistem peredaran darah. Doktrinnya mengenai 4 sifat asas, iaitu panas, sejuk, basah dan kering, dianggap sebagai sumbangan yang paling penting terhadap teori perubatan Yunani purba, dan ianya diguna pakai selama berabad-abad tetapi telah digantikan pada zaman Renaissance. Oleh itu, falsafah amatlah penting dalam kehidupan kita kerana kita boleh faham, tahu dan berfikir dalam membuat penilaian ataupun keputusan di mana ia baik ataupun boleh diterima. Dalam diri seseorang juga terdapat falsafah tersendiri. Sebagai contoh, kita boleh berfikir secara rasional di mana perkara yang kita lakukan tersebut adalah baik ataupun buruk. Selain itu, dengan adanya tokoh-tokoh falsafah ini ataupun ahli falsafah ini, kita boleh mengaplikasikan teori-teori mereka dalam kehidupan seharian kita, seperti dengan adanya teori fizik daripada Aristotle, teori matematik daripada Pythagoras, kita boleh membuatkan sesuatu projek pembangunan itu terhasil dengan adanya teori-teori mereka. Sebagai contoh juga, Aristotle pernah mengatakan bahawa bumi berbentuk sfera. Tapi ada ahli saintifik yang lain mengatakan bahawa bumi itu berbentuk bulat. Okey, dengan adanya hujah-hujah Aristotle ni, ahli saintifik mempercayai dan yakin bahawa memang benar bumi itu berbentuk sfera kerana Aristotle memberikan hujah-hujah yang logik yang menggunakan kehidupan seharian kita. Okey. Untuk kesimpulan, falsafah ini adalah amat penting dalam kehidupan kita untuk menentang segala persoalan ataupun confuse dalam kehidupan kita. Dalam pembelajaran juga amat penting kerana kita menggunakan falsafah
pendidikan falsafah kebangsaan pendidikan, di mana kita belajar sejak dari sekolah lagi matematik, ada yang fizik. Jadi falsafah inilah merupakan asas daripada sesuatu pembelajaran subjek-subjek ini. Okey. Dari itu sekian sajalah daripada kami. Terima kasih. 君の虜にな